Selamat pagi. Semalam di Pangkalan Dover, Presiden Trump, Speaker Dewan dan saya berdiam diri ketika Wira pulang dalam keranda berselubung bendera. Kami memberi penghormatan. Kami berduka dan mendengar keluarga-keluarga itu. Apa yang saya dengar di sebalik air mata, pelukan, kekuatan dan ketabahan adalah perkara sama dari setiap keluarga. Mereka suruh selesaikan perkara ini. Hormati pengorbanan mereka, jangan teragak-agak, jangan berhenti sehingga kerja ini selesai. Jawaban saya, seperti Presiden, mudah dan jelas. Kita akan selesaikan perkara ini dan menghormati pengorbanan mereka yang menguatkan komitmen kita. Saya memakai gelang ini. Sarjan Staf Jorge Oliveira ialah salah seorang pakar saya di Teluk Guantanamo. Dia dihantar ke Afghanistan dan terbunuh pada 19 Oktober 2011. Dia terbunuh 10 tahun selepas 11 September 15 tahun lalu, antara 1% terbaik di Amerika. Dia bukan sahaja seorang anggota pengawal kebangsaan, tetapi juga seorang polis dan bapa keluarga. Saya ingat dia setiap hari, seperti ramai dari generasi kita dan sebelumnya yang memakai gelang ini. Kita akan sentiasa ingat mereka yang terkorban dalam konflik ini. Nama-nama mereka kini terukir selama-lamanya dalam misi mulia kita dan dalam jiwa sebuah negara yang amat berterima kasih. Saya berada di sini hari ini bercakap secara langsung dengan Anda semua, rakyat Amerika. Bukan melalui tapisan, bukan melalui wartawan, dan juga bukan melalui manipulasi media kabel. Media yang tidak jujur dan anti-Trump sanggup melakukan apa sahaja. Kita sudah tahu perkara ini untuk meminimalkan kemajuan, besarkan kos, dan persoalkan setiap langkah. Malangnya, sindrom histeria Trump sudah ada dalam DNA mereka. Mereka mau Presiden Trump gagal, tetapi Anda semua, rakyat Amerika, lebih tahu. Ya, ada wartawan di hadapan saya, tetapi mereka bukan penonton kita. Hari ini adalah untuk Anda semua, rakyat Amerika yang baik, patriotik, rajin bekerja, membayar cukai dan takut kepada Tuhan. Sebagian besar media di sini mahu Anda berpikir begitu. Hanya 19 hari selepas konflik bermula, kita seakan menuju ke jurang tanpa penghujung, perang berterusan atau kancah yang sukar. Sebenarnya, tiada apa yang lebih jauh daripada kebenaran. Dengarlah daripada saya, salah seorang daripada ratusan ribu yang berjuang di Irak dan Afghanistan, yang melihat ahli politik bodoh sebelum ini, seperti Bush, Obama, dan Biden, mensia-siakan kredibiliti Amerika. Ini bukan perang itu. Presiden Trump lebih tahu. Epic Fury berbeza, ia fokus seperti laser, ia tegas. Matlamat kami yang diberikan secara langsung oleh Presiden kami, America First, kekal sama sejak hari pertama. Ini jelas bukan matlamat media, kerajaan Iran, atau matlamat baru. Matlamat kami kekal tidak berubah, fokus tepat pada sasaran dan seperti yang dirancang. Musnahkan peluru berpandu, pelancar, asas industri pertahanan Iran supaya mereka tidak dapat membina semula. Musnahkan angkatan laut mereka serta pastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklear. Matlamat kami dari awal. Kepada media patriotik, tiada siapa yang mampu menjadi sempurna semasa perang. Bangunan ini lebih tahu perkara itu berbanding orang lain. Tetapi laporkanlah realiti. Kita sedang menang dengan tegas dan mengikut syarat kita sendiri. Iran sebuah negara besar. Seperti Hamas, mereka salurkan semua bantuan, pembangunan ekonomi, dan bantuan kemanusiaan ke terowong dan roket. Itulah yang mereka lakukan dengan Hamas. Iran telah gunakan sumber negara selama berdekad-dekad untuk peluru berpandu, drone, proksi, dan kemudahan bawah tanah, bukan untuk rakyatnya. Kami memburu mereka secara metodik dan tanpa belas kasihan dengan cara luar biasa yang tiada tentara lain mampu lakukan. Hasilnya sudah cukup membuktikan segalanya. Kami telah menyerang lebih 7.000 sasaran di seluruh Iran dan infrastrukturnya. Ini bukan sesuatu yang beransur-ansur, tapi kekuatan menghancurkan yang digunakan dengan tepat.
Dan sekali lagi, hari ini akan menjadi package serangan terbesar setakat ini, sama seperti semalam. Seperti yang saya katakan, sejak hari pertama, keupayaan kita terus berkembang, keupayaan Iran terus merosot, kita sedang memburu dan melancarkan kematian serta kemusnahan dari atas. Pertahanan udara Iran dineutralkan. Pangkalan industri pertahanan, barisan pengeluaran, serta program peluru berpandu dan drone mereka telah diserang hebat. Kami telah menyerang ratusan pangkalan industri pertahanan mereka, paling menjejaskan keupayaan menghasilkan peluru berpandu balistik bahaya. Serangan peluru berpandu terhadap pasukan kami telah menurun sebanyak 90% sejak permulaan konflik. Begitu juga dengan UAV, serangan seperti drone kamikaze juga menurun sebanyak 90%. Sekarang orang Iran masih akan menembak, kami tahu itu. Tetapi mereka akan menembak lebih banyak lagi jika mereka mampu, tetapi mereka tidak boleh. Tiada siapa di dunia mahu jadi pemimpin kanan IRGC atau Basit sekarang. Semua itu hanyalah pekerjaan sementara. Kami mengambil pengajaran daripada Laksmana Ernest King semasa Perang Dunia Kedua dan memutuskan untuk berkongsi lautan dengan Iran. Kami berikan mereka bahagian bawah. Kami telah merosakkan atau menenggelamkan lebih daripada 120 kapal tentera laut mereka. Biasanya, kami tunggu pengesahan akhir kerosakan untuk jumlah sebenar. Armada permukaan mereka kini tidak lagi relevan. 11 kapal selam mereka hilang begitu sahaja. Pelabuhan tentera mereka kini lumpuh. Iran telah mengganasi Amerika Syarikat dan kepentingan kita selama 47 tahun. Industri utama mereka bukan keluli, pertanian atau pelancongan, tetapi keganasan yang ditaja Iran. Negara, milisia proksi, rangkaian bawah tanah, peluru berpandu balistik dan ideologi Islam yang mesianik serta ganas, semuanya mengejar penakhiran apokaliptik. Sebuah rejim seperti ini, yang enggan melepaskan cita-cita nuklirnya, bukan sahaja masalah serantau, malah merupakan ancaman langsung kepada Amerika, kebebasan dan tamadun. Dunia, Timur Tengah, sekutu tidak tahu berterima kasih di Eropah, malah sebahagian media kita sendiri sepatutnya berkata satu perkara kepada Presiden Trump. Terima kasih. Terima kasih kerana berani menghalang negara pengganas itu daripada menjadikan dunia sebagai tebusan dengan peluru berpandu sambil membina bom nuklear. Terima kasih atas kerja dunia bebas. Upacara semalam mengingatkan kita mengapa kita berjuang, bukan untuk membina negara atau mempromosi demokrasi, tetapi untuk menghapuskan ancaman kepada Amerika, rakyatnya dan kepentingan kita. Kita berjuang untuk menang. Dan kita sedang menang mengikut syarat kita sendiri, berpegang teguh pada matlamat kita. Anak lelaki saya berumur 13 tahun masuk ke pejabat saya malam tadi semasa saya menyunting ucapan ini. Dia bertanya tentang perang dan keluarga yang dikenal di Dover. Saya pandang dia dan berkata, mereka gugur demi kamu, nak, supaya generasi kamu tak perlu hadapi Iran dengan senjata nuklir. Itulah kebenaran mutlak. Dan mereka benar-benar telah mengorbankan nyawa demi tujuan itu. Keluarga-keluarga yang berkata, selesaikan ini, kita akan selesaikan. Saya beritahu perkara sama kepada rakyat Amerika yang inginkan keamanan melalui kekuatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati tentera kita dalam perjuangan ini. Dan sekali lagi, saya mohon kepada rakyat Amerika, tolong doakan mereka semua, setiap hari berlutut, bersama keluarga Anda, di sekolah-sekolah dan di gereja-gereja Anda, sentiasa atas nama Yesus Kristus. Semoga tentera kita terus teguh dan semoga Tuhan sentiasa bersama mereka. Silakan Tuan Presiden, Tuan Setiausaha. Tuan Presiden, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih hadir. Semalam saya bersama Presiden Adolf menyambut 6 wira pulang ke tanah air. Ia merupakan satu penghormatan dan keistimewaan bagi saya untuk berada di sana dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga mereka. Datang dari sayap ke-6 pengisian bahan api udara di Pangkalan Udara MacDill, Florida, bertugas sebagai sebahagian daripada unit aktif yang bersekutu di Birmingham, Alabama, Mejar Alex Kleiner dan Encik John Alex Kleiner, Mejar Ariana Savino, telah dinaikkan pangkat secara anumerta daripada kapten kepada Mejar. Sarjan Teknikal Ashley Pruitt, pengendali boom dari 123 meter sayap pengisian bahan api udara, pengawal kebangsaan Ohio di Pangkalan Rickenbacker di Columbus.
Kapten Seth Kowal, Kapten Kurt Zhang, dan kini Master Sergeant Tyler Simmons, yang juga telah dinaikkan pangkat sebagai pengendali boom untuk pasukan itu. Setiap individu dan keluarga yang saya temui semalam berkongsi bahawa orang tersayang mereka suka berkhidmat, menjadi sebahagian pasukan hebat dan cintakan penerbangan. Kru pengisian bahan api negara ialah wira yang tidak didendang, pejuang hebat yang berisiko agar kita dapat melawan musuh dengan bahan api dan ICOM. Vi sua coragem e tenacidade frequentemente. Apa yang Anda lakukan pada 11 September ketika mereka membantu saya hingga ke langit asing, di mana mereka menyimpang dari laluan untuk membekalkan saya bahan api ketika saya tidak dapat keluar. Pasukan darat di bawah tembakan, mereka menyahut panggilan dan tampil berulang kali. Saya sangat berbangga dan berterima kasih atas segala yang dilakukan oleh kru pengisian bahan api, juru terbang kita, pengendali boom dan penyelenggara kita. Keluarga 6 wira terkorban harus tahu, kami juga merasai kesedihan Anda. Negara sentiasa ingat pengorbanan dan nama mereka. Angkatan kita turut berduka hari ini dan akan sentiasa ingat legasi mereka, satu anugerah dan contoh hebat untuk semua. Saya akan kemas kini operasi sekarang. Senkom Sikimoa terus mengikuti rancangan untuk mencapai objektif ketenteraan dan tetap tegas dalam usaha mencari keupayaan peluru berpandu, drone, tentera laut dan asas industri Iran. Setiap hari kami menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Iran. Menurut Komando Pusat Zewa, orang Amerika telah melancarkan bom penembus seberat 5.000 pound ke atas, gudang bawah tanah peluru berpandu krus, dan peralatan sokongan. Senjata-senjata ini direka khas untuk menembusi konkrit dan batu, dan berfungsi selepas menembusi halangan-halangan tersebut. Kami terus memburu dan memusnahkan kemudahan penyimpanan periuk api dan depot peluru tentera laut, serta terus memusnahkan aset-aset tentera laut, termasuk 120 kapal dan 44 pelancar periuk api. Tekanan berterusan. Kami terbang ke timur, memasuki ruang udara Iran untuk menghapuskan dadah, drone serangan, dan mengurangkan unjuran kuasa Iran. A-10 Warhawk kini beroperasi di barisan hadapan selatan, memburu dan memusnahkan kapal serangan pantas di Selat Hormuz. Selain itu, AH-64 Apache telah menyertai pertempuran di barisan hadapan selatan U dan terus beroperasi di bahagian selatan U. Ini termasuk beberapa sekutu kita. Dengan menggunakan Apache terhadap drone serangan Sehala di Irak, helikopter AH-64 telah melancarkan serangan terhadap milisia yang berpihak kepada Iran. Bagi memastikan kita mengekang ancaman terhadap pasukan atau kepentingan I-128 dan terus meneutralkan mana-mana platform yang digunakan Iran untuk membahayakan rakyat Amerika atau rakan kita. Jumaat lalu, Cooper dan Senkom lancar serangan tepat ke atas lebih 90 sasaran di Pulau Caracas, berangkumi infrastruktur ketenteraan, pertahanan udara, pangkalan tentera laut, simpanan periuk api, dan kemudahan penempatan. Seperti yang dinyatakan oleh Setiausaha, kami terus menyerang asas industri pertahanan Iran dan akan terus melakukannya. Hari ini saya ingin teruskan tema saya dan bercakap tentang ahli pasukan gabungan kita yang hebat. Hari ini saya akan bincang tentang juru terbang hebat, pasukan tentera udara dan anggota simpanan B1, B2 dan B52. Dan pasukan yang menyelenggara sistem senjata ini adalah tulang belakang serangan jarak jauh Amerika Syarikat. Sumbangan mereka kepada Epic Fury adalah penentu. Di bawah Laksamana Rich Correll di Stratcom dan disokong oleh Transcom, pasukan pengisian semula ini serta juru terbang dan pasukan perancang misinya berjaya membawa hasil cemerlang untuk Zewa dan sekutu. Hujung minggu lalu, saya melawat pengebom kita, pasukan B1 dan B52, serta berbual dengan juru terbang muda dan mekanik.
Saya bertanya, bagaimana perasaan Anda? Ceritakan kepada saya tentang satu hari. Pasukan bersama, pertahanan barisan hadapan, juru terbang, pengisian semula. Saya akan bercakap tentang pengisian semula dan pasukan. Anggota simpanan pengisian semula harian, pasukan, pengisian semula, kekuatan. Saya akan bercakap tentang pasukan udara yang luar biasa. Mereka menunjukkan keupayaan tempur, laksamana dan barisan dorsal. Kekuatan juru terbang yang luar biasa. Stratcom pengisian semula bersama pasukan. Saya akan bercakap tentang pasukan yang luar biasa. 5 di pengebom B-52 dan 4 lagi unit pada model B-1 yang ditempatkan di sana. Sebagian rakyat Amerika berumur sekitar 20-an. Kami memberi mereka tanggung jawab besar menerbangkan pesawat seberat ratusan tan untuk melaksanakan tugas seperti yang diperlukan. Sebenarnya, misi mereka bermula sehari sebelum, ketika mereka menerima dan mula mengkaji serta menganalisis kesan, keperluan senjata, cara memprogram senjata, keadaan cuaca, dan aliran pesawat tangki. Ia adalah satu masalah yang sangat kompleks yang kami berikan kepada setiap pasukan ini, dan mereka menanganinya sepanjang 24 jam sebelumnya. Berehat seketika dan kemudian keluar untuk terbang. Akhirnya mereka periksa peralatan, topeng, kit kelangsungan hidup, muat senjata, dan bersiap. Mereka menghidupkan jet 1 jam sebelum berlepas dan berangkat pada waktu siang, melakukan pemeriksaan pra-penerbangan, fokus dan bersiap untuk perang dalam misi yang panjang dan tegang. Sepanjang penerbangan, mereka akan melakukan beberapa pengisian bahan api di udara menggunakan pesawat tangki ke kawasan tanggung jawab sama ada dari Amerika Syarikat atau Pangkalan Hadapan. Sebagai juru terbang pejuang, mengisi bahan api lebih mudah dalam F-16 berbanding B-1, B-2 atau B-52 di mana Anda perlu menerbangkan dan mengawal secara aktif. Pesawat itu mencabar secara fizikal, tidak seperti jet pejuang yang lebih mudah. Mereka akan disambungkan kepada boom pengisian bahan api sehingga 30 menit menerima ratusan ribu pound bahan api. Ia adalah tugas fizikal yang mencabar untuk mengisi minyak di udara dan mereka melakukannya semasa operasi. Mereka bergabung tenaga dengan Israel untuk melaksanakan misi yang diberikan, menjatuhkan bom pada masa, sasaran, dan kesan yang tepat. Saya tahu mereka merasai banyak emosi, tetapi rakyat Amerika harus faham bahwa mereka sedang membina dengan fokus yang sangat mengagumkan. Mereka memang takut, tetapi paling utama, ya Tuhan, jangan biar aku silap. Semoga semuanya lancar. Doa pejuang dalam jiwa kita semua. Pada hari-hari Epic Fury, seperti yang telah kita bincangkan, mereka menggunakan senjata jarak jauh. Sekarang seperti yang saya nyatakan, kita beralih ke senjata serangan jarak dekat. Di sebalik setiap individu ada penyelenggara dan tukang senjata yang memastikan pesawat serta sistem sentiasa sedia digunakan. Pesawat ini terlalu besar untuk disimpan di hangar, jadi ia diletakkan di luar dalam cuaca sejuk, salji, dan hujan. Bom-bom dipasang di luar demi perlindungan dan keselamatan 24 jam sehari, setiap hari sepanjang tahun. Ini bukan kerja yang selesa, namun selepas 1 minit bersama anak muda Amerika yang bermotivasi, Anda pasti berasa harapan untuk masa depan Amerika Syarikat. Ia memang sangat mengagumkan. Kita memberi tanggungjawab besar kepada anak muda Amerika ini dan mereka sentiasa melaksanakannya dengan profesionalisme serta rendah hati memenuhi permintaan kita. Sebagai kesimpulan, kita akan meneruskan operasi tempur. Seperti yang dikatakan oleh Setiausaha, kita semakin sibuk. Saya tahu saya dan Setiausaha sama-sama berbangga dengan 2.800 anggota pasukan kita. Saya berterima kasih atas ketabahan dan profesionalisme lelaki dan wanita yang berkhidmat di Stratcom, CENTCOM, Spacecom, Cybercom, Transcom, dan seluruh pasukan bersama. Saya akhiri dari mana saya bermula. Hari ini kita mengenang 6 yang telah gugur dan pulang ke tanah air. Mereka adalah yang terbaik dalam negara. Kepada keluarga yang menanggung kesakitan ini, kami sentiasa bersama Anda dan semoga kita layak dengan pengorbanan mereka. Saya serahkan kepada Tuan. Terima kasih Tuan Penerusi. Sila jawab sekarang. Terima kasih Setiausaha dan Penerusi. Berdasarkan kemaskini anda, sejauh mana kita hampir capai matlamat Presiden dan apa hasil yang dijangka daripada operasi ini tanpa dedah rancangan sensitif?
Kami tidak tetapkan tarikh akhir, tapi ikut rancangan. Kami memantau petunjuk dan memaklumkan Presiden serta pasukan keselamatan negara. Kami yakin kerana lebih terlibat, lebih dekat dan tahu dengan jelas apa yang kami serang serta sebabnya. Dengan perisikan dipertingkat, kami dapat kenal pasti sasaran lebih cepat apabila mereka keluar dari kemudahan bawah tanah dan menyerang sebelum atau selepas mereka melepaskan tembakan. Tetapi kami masih mengikut perancangan, sebab itu saya ingin bercakap kepada rakyat Amerika. Terdapat banyak khabar angin tentang keluasan, misi baharu atau spekulasi mengenai apa yang patut atau tidak patut kami lakukan. Ini adalah satu set matlamat yang jelas. Presiden telah memberi kami semua keperluan untuk misi ini. Kita mempunyai anggota beruniform terbaik di dunia. Melaksanakannya di lapangan, mereka percaya dan komited terhadap misi ini. Dan akhirnya, terpulang kepada Presiden untuk memutuskan bila kita akan mengatakan bahawa kita telah mendapat apa yang kita perlukan demi rakyat Amerika untuk memastikan keselamatan kita. Jadi, tiada tarikh akhir yang ditetapkan untuk perkara ini, tetapi kita berada di landasan yang betul. Sudah tentu ya, di sini juga. Selamat pagi, Tuan Setiausaha David Zaya, Real America's Voice. Negara manakah paling banyak bekerjasama dengan kita, termasuk negara Teluk, memandangkan Eropah masih ragu-ragu? Saya juga ingin bertanya tentang gangguan internet oleh rejim yang telah terputus berminggu-minggu. Adakah tentera Zeneu terlibat dalam memerangi rejim, menyekat VPN, satelit dan sebagainya? Saya ingin tahu jika tentera Zeneu ada peranan di sana. Jelas sejak awal Israel telah menjadi rakan sekutu yang luar biasa, sanggup dan berkemampuan. Tiada apa yang standing dengan mempunyai keupayaan dan rakan kongsi yang tahu menggunakannya. Negara-negara Teluk juga telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Sebenarnya cubaan Iran yang agak melulu untuk menyerang infrastruktur awam dan perkara-perkara lain telah menyebabkan negara-negara yang mungkin sebelum ini tidak begitu terlibat seperti sekarang, kini berada sepenuhnya dalam orbit kita. Dan kami berbangga dapat berjuang bersama mereka, berada di sisi mereka, tidak kira dalam apa jua keadaan. Kami sangat berterima kasih atas sokongan Emiria Arab Bersatu, Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi dan lain-lain yang menyokong kami. Tentang internet, kami lihat rejim cuba mengetatkan kawalan sepenuhnya. Kami sedang mengambil langkah balas. Kebanyakannya tidak dapat kami ulas di sini. Untuk memastikan mesej-mesej sampai kepada rakyat Iran secara umum dan kepada halayak yang perlu tahu tentang nasib mereka. Atau apakah pilihan yang mereka ada? Walaupun rejim cuba sembunyikan realiti dan sebar imej palsu AI yang kadang-kadang memperdaya media seperti gambar Abraham Lincoln terbakar itu, kami tetap akan bertindak. Imej-imej AI ini mensimulasikan sesuatu sedang berlaku, sedangkan sebenarnya yang berlaku adalah sebaliknya. Mereka memalsukan laporan dan imej untuk memperdaya rakyat, cuba meyakinkan mereka. Tetapi walaupun begitu, rakyat mereka hampir tidak menerima mesej-mesej ini disebabkan sekatan yang mereka kenakan. Sudah pasti kita akan dapat cari jalan untuk atasi perkara ini. Setiausaha A. Terima kasih Tuan Setiausaha Agong. Sepanjang malam, Iran melancarkan peluru berpandu merentasi Teluk. Mereka sebenarnya berjaya mengenai loji penapisan minyak Arab Saudi di Laut Merah. Apa maksud mereka? Ada keupayaan itu sekarang, 3 minggu selepas perang bermula? Dan Tuan Setiausaha, Tuan ada menyebut tentang infrastruktur awam. Iran menganggap pos diplomatik Amerika Serikat seperti kedutaan dan konsulat sebagai sasaran sah dan strategik di rantau ini. Sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Pentagon untuk katakanlah melindungi aset-aset ini, menghalang serangan-serangan ini? Terima kasih atas soalan tentang serangan peluru berpandu. Seperti dinyatakan, mereka telah menyertai pertarungan ini dengan pelbagai senjata. Itulah sebabnya kami terus menjadi seagresif dan setegas mungkin terhadap keupayaan mereka dalam peluru berpandu balistik, sama ada jarak sederhana maupun jarak dekat. Oleh itu, kami terus memburu mereka, menemui mereka dan menghapuskan mereka. Jika kami teruskan, mereka masih ada sedikit keupayaan dan kami ada pertahanan berlapis di rantau ini untuk lindungi sasaran. Kami bekerja sama dengan rakan di Teluk untuk mempertingkat keupayaan pertahanan. Iran kaya tenaga, patut makmur. Sebaliknya, seperti rejim radikal yang lain, mereka membelanjakan wang itu bukan untuk rakyat mereka. Oleh itu, jutaan rakyat Iran membantah kerana merasakan kualiti hidup mereka tidak setimpal dengan yang sepatutnya. Iran dikenali sebagai negara penaja utama keganasan, sebab itu kami memanggilnya begitu.
Mereka guna wang yang diperolehi untuk melabur dalam terowong, peluru berpandu, pelancar, dan UAV. Kita sedang memusnahkan dan melumpuhkan perkara itu pada skala bersejarah. Mereka masih ada beberapa dan cuba menakutkan orang ramai. Kami berjuang setiap hari untuk kekal memberi tekanan. Anda sebut tentang kedutaan dan konsulat. Berbeza dengan sebelum ini, kami sedang mempertingkatkan usaha untuk memastikan pasukan kami, sama ada dari pertahanan, jabatan negara atau bidang lain, berada dalam keadaan selamat di kemudahan tersebut. Pertahanan terbaik adalah serangan yang baik, jadi kami tidak takut memburu dan menghapus sesiapa. Ramai cuba menyerang kemudahan diplomatik kami. Iran, kami tak terkejut mereka menyerang secara membabi buta dan perkara ini masih berlaku. Jadi, Rumah Putih menyatakan rejim Iran telah melakukan keganasan terhadap Amerika selama 47 tahun sebagai alasan perang terhadap Iran. Pentagon menilai pada 2019 bahwa IRGC membekalkan senjata dan peralatan ketenteraan untuk membantu membunuh rakyat Amerika di Irak. Iran bertanggung jawab atas kematian sekurang-kurangnya 603 anggota tentara di Irak. Namun tiada pertanggungjawaban awam serupa tentang peranan Iran membantu Taliban di Afghanistan. Dan ini juga tidak menjadi sebahagian daripada hujah awam Rumah Putih. Saya ingin tahu jika Anda boleh mengulas tentang peranan Iran dalam membantu Taliban semasa perang di Afghanistan. Tuan Presiden, seperti yang Anda dan Setiausaha nyatakan, 13 anggota Angkatan Tentara Acre dan Ethenwald telah terkorban dalam operasi Epic Fury. Saya ingin tahu apakah pengajaran dari kematian ini sama ada akibat serangan Iran atau kemalangan pengisian minyak pesawat. Bagaimana pengajaran ini sedang diterapkan dalam konflik semasa dan bagaimana pengajaran ini akan digunakan sekiranya berlaku konflik di Indo-Pakom. Terima kasih. terima kasih atas soalan. Di bandar ini yang mungkin mudah lupa, Presiden Trump tidak begitu. Beliau masih ingat bagaimana rejim Iran diasaskan dan kenyataan awal mereka. Hancur Amerika, hancur Israel. Mereka sendiri mengisytiharkannya. Mereka memang berniat dengan apa cara sekalipun untuk cuba merealisasikan perkara itu. Membunuh rakyat Amerika di mana sahaja mereka boleh, termasuk di kedutaan. Sudah lama untuk satu tempoh yang agak lama. Di Irak, senjata paling maut ialah EFP, penetrator yang dibentuk secara letupan. Saya ada di sana ketika taktik ini mula muncul. Dan apa yang didapati ialah bukan hanya para jihadis yang memasang bahan letupan artileri 155 mm secara bersiri. Ia adalah sebuah negara keseluruhan, sebuah negara dengan seluruh aparatnya, mampu membentuk keluli secara khusus untuk menembusi perisai Amerika dan membunuh orang Amerika. Ia bukan seperti kita beri ide cara buat bom. Iran membekalkan teknologi, sumber dan kaki tangan profesional kepada Irak untuk membunuh orang Amerika. Rasminya 600, tapi ramai percaya jumlah sebenar lebih besar berdasarkan keupayaan mereka. Mereka sedang berperang dengan kita, sama ada kita mengakuinya atau tidak, sudah 47 tahun. Perkara yang sama berlaku di Afghanistan. Namakan musuh Islamis, Sunni atau Syiah. Iran bersedia melindungi mereka jika kumpulan itu sanggup membunuh orang Amerika. Oleh itu, musuh kepada musuh mereka kini menjadi kawan mereka dalam dunia Islamis. Jadi Iran, sama ada di Irak, di Afghanistan, atau di seluruh dunia, mensasarkan orang Amerika. Apa yang Presiden Trump tidak akan terima ialah rejim seperti itu mendekati keupayaan nuklir, sesuatu yang mereka nyatakan akan digunakan. Kita perlu percaya kata musuh tentang apa yang mereka akan lakukan dengan senjata paling berbahaya dunia. Di mana sahaja Iran berada, ia ancaman sebenar kepada Amerika. Kadang-kadang kita perlu ingatkan orang tentang ini. Tetapi, syukur kepada Tuhan, kita mempunyai seorang pemerintah tertinggi yang, atas nama negara ini, telah memahami perkara ini dan berkata, "Hei, kita akan lakukan sesuatu mengenainya." Jerry, saya ingin bincang pengajaran yang diperolehi, kerana itu penting, tapi saya tidak akan kongsi butiran. Pengajaran taktikal dan insiden dengan KC-135 sedang dalam siasatan. Saya ingin berkongsi bagaimana saya dan kami memikirkan perkara ini, kerana ia sangat saya ambil berat. Angkatan Bersama perlu menjadi sebuah organisasi yang belajar dengan cepat, sentiasa dan dengan tangkas di setiap peringkat, sama ada strategik, operasi atau taktikal. Jadi kami mengarahkan Angkatan Bersama untuk menilai diri sendiri dan bertanya apakah rancangan kami. Pertama sekali, adakah kami mempunyai rancangan? Ya atau tidak? Jawapannya sentiasa ya, kerana kami benar-benar merancang untuk segala-galanya.
Kami laksanakan rancangan kami, ya atau tidak. Jika ya, adakah ia berjaya? Jika tidak, kenapa? Jika kami tidak laksanakan rancangan kami, tetapi lakukan sesuatu yang lebih baik, apakah pengajaran yang dipelajari berkaitan dengan itu? Jadi, bagaimana kita merekodkan pengajaran ini dengan cepat selepas setiap kehilangan atau pertempuran dan mengamalkan pelajaran ini dengan segera serta berkongsi dengan orang lain? Untuk seluruh angkatan bersama dan dalam markas besar bersama, kami menugaskan direktorat kami, J7, di bawah pimpinan Lieutenant General Lisevsky, seorang Marin Amerika Syarikat, untuk menjadi sangat berinisiatif dalam mengumpul dan memperoleh pengajaran ini, secara proaktif dan bukan secara reaktif. Sebenarnya, kami mempunyai ahli pasukan J7 yang kini tersebar di seluruh CENTCOM, di dalam negara dan di luar negara. Kami memastikan bahawa pada setiap peluang, kami dapat belajar dan segera menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam angkatan bersama. Jadi, jika ada kehilangan atau sesuatu yang perlu dipelajari, kami akan belajar. Bukan sahaja di kawasan CENTCOM, kami menyesuaikannya di semua komando, bukan hanya di PACOM. Ini terpakai kepada semua fungsi tempur. Saya minta mereka menganalisis dengan teliti, ketepikan ego, dan ingat yang penting ialah kebenaran, bukan siapa yang benar. Bersikap objektif semasa menganalisis pengajaran dipelajari. Kita berhutang kepada pasukan. Terima kasih atas soalan. Sudah tentu Brown Jack di sana. Terima kasih Encik Jonathan Dreher dari Politik Luar Bandar. Selepas perang ini, Iran akan kehabisan peluru berpandu, drone, tiada tentera laut dan tiada keupayaan buat senjata nuklear. Memandangkan ancaman terbesar dan penaja keganasan di rantau ini akan dilumpuhkan, terdapat rancangan untuk menarik balik sumber dan tentera dari Timur Tengah. Dalam dunia sempurna, setahun selepas perang, bagaimana kehadiran tentera di Timur Tengah berbanding sebelum perang? Baiklah, saya hargai soalan itu. Saya rasa apabila anda berdepan dengan ancaman sebenar secara langsung, ia membuka pilihan baharu. Di pihak satu lagi, betul? Saya rasa Presiden Trump enggan hanya berpuas hati dengan status quo, seperti yang sering berlaku di bandar ini. Tiada siapa boleh buat apa-apa tentang perkara ini. Mereka terlalu berkuasa, dan jika ini berlaku, dan jika itu pula yang berlaku, begitulah katanya. Perkara penting bagi rakyat Amerika perlukan keberanian dan kebolehan. Kita harus kumpul kekuatan untuk mencapainya. Kita tidak akan nyatakan jumlah, tempo, atau tindakan kita. Tetapi, jika bertindak dengan tegas, ada pengiktirafan bahawa ia memperluaskan pilihan apa yang mungkin. Presiden Trump lakukan perkara yang sama dengan mencipta peluang untuk perjanjian Abraham. Kini, lebih banyak negara semakin dekat dengan kita dan mengakui ancaman Iran. Pendirian masa depan kita akan berasaskan keselamatan negara, proyeksi kuasa, dan mempertahankan rakyat serta kepentingan kita. Dengan bekerjasama rakan-rakan, Presiden akan menilai jalan terbaik ke hadapan. Terima kasih atas soalan itu. Ya, baiklah. Di sini, Ini adalah dasar Zeu, tentera. Sekarang, terima kasih banyak atas segalanya. setiausaha. 2 soalan. Naib Presiden sering menegaskan perang ini bertujuan menyah nuklear Iran dan mengelakkan cah lebih besar. Saya tahu Tuan sudah sebut perkara ini. Saya ingin Tuan jelaskan dengan lebih terperinci bagaimana untuk melakukannya, bagaimana untuk menyah nuklear negara itu, dan pada masa yang sama mengelakkan perang yang tidak berkesudahan ini. Dan kemudian, malam tadi, keluar satu laporan yang mengatakan bahwa Pentagon telah meminta Rumah Putih sebanyak $200 billion untuk perang menentang Iran. Tambahan, Boleh sahkan perkara ini dan jelaskan kenapa paket sebesar itu perlu. Midnight Hammer, dengan misi berani dan matlamat jelas, telah menghapuskan keupayaan pengayaan dan fungsi di kemudahan-kemudahan itu. Iran akhirnya mengakui dan berkata, baiklah, kamu boleh halang cita-cita nuklear kami. Kami masih mencuba, jadi mari buat perjanjian. Presiden Trump menghantar Steve dan Jared yang bekerja keras dan jujur. Saya juga cuba mendapatkan perjanjian ini. Pada akhirnya saya rasa sepanjang masa Iran berkata, baiklah, mari kita berbincang. Sementara itu mereka membina lebih banyak peluru berpandu dan menghasilkan lebih banyak UAV serta mewujudkan payung konvensional ini. Jadi jika mahu, kita boleh cuba bina semula program itu dengan anggapan naif Presiden Trump tidak akan bertindak. Seperti yang disebut setiausaha Rubio dan saya, payung konvensional kini semakin berkembang. Untuk lindungi keupayaan nuklear, kita perlu atasi Midnight Hammer dan isu ini. Tentang $200 billion, saya rasa jumlah itu boleh berubah.
Kita perlukan wang untuk hapus orang jahat. Sebab itu kami kembali ke Kongres dan rakan-rakan kami untuk memastikan pembiayaan bagi apa yang telah dilakukan dan untuk tindakan masa depan, memastikan peluru dan segala-galanya diisi semula dan diperkukuhkan melebihi keperluan. Trump telah membina sebuah angkatan tentera sepanjang penggal pertamanya, seperti yang dia katakan. Dia berjaya kali kedua. Pelaburan itu untuk pastikan kita ganti semua yang dibelanjakan. Kita sedang menghidupkan semula asas industri pertahanan, membina gudang senjata kebebasan, memeterai perjanjian seperti naib setiausaha kami dengan tempoh panjang untuk peluru canggih dan akan diisi semula lebih cepat daripada jangkaan. Saya rasa kita masih berdepan persekitaran yang dicipta Joe Biden yang telah menghabiskan stok ini dan tidak menghantarnya kepada tentera kita, tidak kepada Ukraine. Setiap kali kita menganalisis apa-apa cabaran yang kita hadapi, jawapannya sentiasa untuk Ukraine. Akhirnya, kami rasa begitulah. Peluru-peluru ini kini lebih baik untuk kita dan rang undang-undang ini akan pastikan pembiayaan berterusan. Mari ambil satu lagi dengan cepat. Terima kasih Tuan Jordan Conradson dari Gateway Pundit. Jadi, dengan serangan semalam di South Pass, medan gas, anda tahu jika orang San Diego tidak mengetahui tentangnya atau tidak meluluskannya. Nampaknya menjadi satu kecenderungan bagi Israel untuk mengikuti matlamat mereka sendiri, bukannya matlamat yang ditetapkan oleh ZIWA. Saya tidak pasti jika anda setuju, tapi Presiden kata tidak mahu serang infrastruktur minyak Iran. Sekarang, seperti saya sebut, Amerika Syarikat telah mengelakkannya. Harga minyak di Pulau Khar naik ke $120. Mengapa kita bantu Israel berperang jika mereka ada agenda sendiri? Terima kasih. Kita ada kelebihan di tangan. Kita ada matlamat. Matlamat itu jelas. Kita ada sekutu yang juga mengejar matlamat. Dan kebenaran itu sendiri sudah cukup jelas. Presiden Trump jelas tentang perkara ini. Iran gunakan tenaga sebagai senjata berdekat-dekat. Israel telah beri amaran, Presiden juga nyatakan dengan jelas. Iran tahu bahawa apabila anda menyerang Pulau Khark dan menyerang keupayaan ketenteraan di Pulau Khark, yang merupakan satu-satunya perkara yang kami serang, kami boleh mempertimbangkan apa sahaja. Tentera Amerika Syarikat menentukan nasib negara itu. Iran boleh membuat pilihan yang betul, tidak sepatutnya, mulai sekarang, menyerang sekutu Arab, negara-negara Arab, cuba menambah penderitaan yang mereka sendiri cipta. Terima kasih semua, saya hargai masa anda.